Kali ini aku akan review EXA E5 ANC wireless headphone. Alright, okay, yang ni E5, EXA E5 dia ada function Active Noise Cancelling ANC. Aku akan explain sikit pasal spek dan features dia, terutamanya ANC ni. Dan kita akan tengok adakah ia berbaloi ataupun tak. Jom kita saksikan. Assalamualaikum, nama saya Isa dari channel Brother Gadget. Channel ni adalah untuk perkongsian gadget dan juga tutorial yang boleh membantu anda yang menonton. Link produk dan detail semua ada disediakan di description box di bawah. Jika anda penonton baru, sila like dan subscribe jika anda berminat dengan apa yang konten-konten yang saya share ni lah. Alright, first nak inform yang video ni bukannya iklan berbayar bukan. Yang ni memang aku beli sendiri barang aku yang aku buat review ni. So, kita belajar tentang sains sikit sekarang ni. Okay. Secara ringkasnya, pembatalan bunyi aktif dalam bahasa Melayu pembatalan bunyi aktif, Active Noise Cancelling, adalah teknologi yang membatalkan elemen bunyi ambient yang tertentu. Itu secara general dia lah. Apa yang dia secara detailnya pula, ia mendengar bunyi ambient, bunyi-bunyi sekeliling yang tidak diperlukan menggunakan mikrofon. Kalau dalam kes headset ni, dia guna mikrofon yang ada dekat headset tu lah. Dan dia menghasilkan gelombang bunyi sendiri yang secara efektif membatalkan bunyi sekeliling yang ada. Macam mana aku nak cerita ni? Dia macam bunyi, wave yang ambient bunyi sekeliling tu, bila dia dengar, dia akan buat bunyi dia sendiri untuk cancel ambient tu sendiri. Untuk cancel ambient gelombang lah, untuk cancel gelombang. Susah lah, korang tengok lah dia punya, aku dah dapatkan dia punya diagram ni. Okay, kalau korang faham, korang tengok yang ni. So, faham dengan diagram tu? Okey, dengan ini bunyi dikurangkan secara aktif lah bila ANC ni berfungsi. Untuk low pitch bunyi je lah, low pitch sound saja. Untuk high pitch still kita boleh dengar. Teknologi ni sebenarnya dah lama dah digunakan, seperti contohnya pilot diguna masa tengah memandu lah. So kenapa? Sebabnya supaya diorang lebih fokus bila mereka memandu. Yalah kan, dekat kokpit tu sure bising, bunyi berdengung kan. Kalau siapa-siapa yang pernah naik kapal terbang tu kan, bunyi berdesing, berdengung je kan. So kalau kita pakai ANC ni, dia boleh cancelkan bunyi tu. So you akan dapat dengar apa-apa yang penting sajalah, yang perlulah. Macam kalau pilot tu dia dengar bunyi alarm, dia dengar bunyi apa-apalah yang ada bunyi kat dalam kokpit tu. Macam aku tahu je kat kokpit tu ada bunyi apa kan. Okey, itulah. Okey, faham dah kan? Apa gunanya pula dengan kita yang orang biasa-biasa ni nak pakai ANC ni? Kalau kita pakai ANC ni, kalau kita pakai ANC headset ni lah, kita akan rasa lebih tenang. Lagi-lagi dekat kawasan-kawasan yang banyak pencemaran bunyi. Dah macam cikgu dah macam sekolah kan kita belajar pencemaran bunyi Kalau kita berada di kawasan pencemaran bunyi, kalau kita pakai headset ANC ni, kita akan rasa lebih tenang sebab bunyi-bunyi pencemaran itu telah di-cancelkan oleh ANC ni. Tapi betul lah kan, pencemaran bunyi ni boleh buat kita hilang fokus, kita tak boleh berfikir, dan boleh tiba-tiba je jadi stres kan. Kalau yang tengah study tu, memang pakailah ANC ni sebab bila dia pakai, bunyi-bunyi lain yang tak ada, apa yang dia hafal semua masuk kan. Kalau yang dah kahwin tu, maaf lah ya. Macam aku explain tadi, dia akan filter low frequency noise ataupun sound. Sound anak, bini korang tetap meresap kat headset tu.
Okey. Music juga akan lebih jelas kalau kita guna bersama-sama function ANC ni. Kalau kita pakai headset tu untuk dengar muzik dan kita on function ANC ni, sound tu kita akan rasa perbezaan dia lah. Kita akan rasa lebih jelas macam tu. Okey. Kembali kepada kita headset EXA E5 Active Noise Cancelling yang aku beli ni tadi. Okey, harga headset ni dalam RM200 je. Murah kan? RM200 je boleh dapat ANC ni. Kalau yang branded tu tak usah nak cakap lah, memang mahal lah kan. Boleh kita dapat daripada Shopee ke Lazada ke mana-mana market online market yang ada ni. Aku akan share link dekat bawah tu kalau korang nak check, kalau korang nak check lah latest price dia. Okay, aku explain sikit pasal specs ni. Battery capacity dia 920 mAh. So dia ada battery. So dia untuk berfungsi sebagai wireless lah kan. So standby time dia dalam 154 jam, dalam 6 hari lebih sikit lah. Kalau kita guna terus, dia boleh tahan dengan full charge tu dalam 60 jam tanpa henti. 60 jam pakai headset. Berbekas kepala korang, telinga korang semua kan. Okay, tak apa, kalau nak buat tak kisah. Ada dua jenis connection, iaitu Bluetooth 5.0, dia pakai Bluetooth 5.0, dan juga Type-C to 3.5mm audio jack. Sambungan Type-C ke audio jack tu. Ada BA microphone, dan berat dia dalam 250 gram itulah. Spek-spek yang lain aku tunjukkan berikut lah. Okay, dalam box kita akan dapat back case dia yang kita boleh bawa ke mana-mana. Dia tak adalah besar, tak adalah kecil dan boleh letak mana-mana je lah. Selain daripada itu, kita akan dapat buku manual dengan warranty certificate. Kita akan dapat juga satu Type-C charging cable, satu USB-C to 3.5mm audio jack. Ni rare ni kabel ni, aku tak pernah jumpa lagi. USB-C, lepas tu ujung dia 3.5mm audio jack. Penting kan, jangan hilang, kan susah nak cari. Dengan satu lagi kita akan dapat satu airplane adapter, yang ada dua tu, 1+2 tu kan. Ok, headset ni mudah dilipat, sampai 90 degree tu untuk kita lipat dan senang bawa dalam carry case tu lah, dalam bag yang diberikan tu. Kat headset ada clear indicator yang mana kiri dan yang mana kanan, mudah untuk kita pakai. Design dia amat simple. Button on and off, ANC dan LED indicator kat belah kiri headset. Kat belah kanan pula ada 3 button, dan satu LED indicator. Button yang atas adalah button multifunction yang boleh digunakan untuk play, pause music dan juga untuk jawab telefon. Yang bawah tu button volume, up and down, dan juga button untuk control music track, previous dengan next gitulah. Ok, headset ni menggunakan Type-C connection untuk charge, dan juga boleh disambungkan ke device yang menggunakan kabel dia, yang kabel dibagi tadi tu. Kita sambungkan dengan 3.5mm audio jack tu dengan device kita yang boleh support lah. Internal microphone juga terletak di bahagian kanan. Dekat sebelah Type-C charging port tu ada microphone. Kat headband headset tu adalah label jenama EXA, walaupun aku tak tahu apa maksud EXA tu kan. Ok, nak masukkan headset ni senang je. Kita lipat je sebelah headset tu dan kita masukkan dalam bag. Simple. Kalau tak nak pakai bag pun boleh sebenarnya, just letak je dekat luar. Biasanya kita akan bawa, dia gantung dekat bag kita kat luar, ataupun kita selit je dekat tempat kita, kompartmen dalam bag kita kan. Sekarang bag macam-macam kompartmen ada kan. So lebih mudah lah, lebih senang lah. Tak payah bawa bag pun tak apa sebenarnya. Physical quality dia memuaskan bagi aku. Pad headset ni selesa lah bila dipakai, dia lembut, dia taklah keras sangat. So untuk function ANC ni kita boleh control, kita boleh turn on dan turn off walaupun tiada input. Maknanya kita boleh on dan off walaupun kita tak mendengar muzik. So kalau kita tak nak dengar muzik, kita just nak ketenangan di situ, kita on dan off dekat ANC tu saja. Macam tu. Kita boleh rasa perbezaan ketara bila kita on ANC ni sebenarnya tau. Selain daripada control music dan volume,
kita juga boleh terima call menggunakan headset ni. Okey, setelah menggunakan headset ni beberapa kali, taklah banyak sebab aku pakai pun jarang-jarang sebenarnya. Tak apalah, tapi so far experience aku memang berbaloi lah. Aku suka bila pakai bila kita naik bas, naik kereta, naik flight. Naik flight tak berani lagi lah sebab masa PKPP ni alamak, next month aku dah kena naik flight. Nanti kita tengok macam mana aku naik flight, aku nak bawa juga headphone ni kan. Headset ni akan cancelkan bunyi-bunyi sekeliling tu. Masa aku naik bas, naik kereta tu, dia akan hilangkan bunyi-bunyi enjin, bunyi-bunyi tayar, bunyi-bunyi apa-apa bunyi-bunyi ambient dekat sekeliling tu dia akan cancelkan. So macam senyap aja, aku akan rasa tu senyap, tenang. Okey, macam mana rasa dia? Aku cuba terangkan selagi yang boleh setakat ni lah. Okey, bila kita on ANC ni, kita rasa macam telinga kita jadi kedap tau. Rasa macam kita naik tempat yang tinggi, macam kita naik genting lah, macam kita naik genting kan. Bila sampai kat atas tu, kita rasa macam telinga kita ada pressure, macam ada pressure kan. So macam tu lah kot rasa dia. Kenapa jadi macam ni? Ini sebab ia disebabkan oleh macam otak kita menganggap kekurangan bunyi frekuensi yang rendah tu, dia akan menganggapkan tak adanya atau kurangnya bunyi frekuensi yang rendah sebagai perbezaan tekanan antara telinga dalam dan telinga luar tu. Sebab tu kita akan rasa macam ada pressure tu. So memang sesuai untuk orang yang selalu berada di kawasan-kawasan yang macam dikelilingi oleh pencemaran bunyi tu, macam di kilang, di construction site, apa semua tu kan, yang memang dia ni memang sesuai guna lah. Lagipun dalam range harga RM200 untuk headset ni, pada aku memang recommended sangat, berbaloi. Bukan particular untuk brand XR ni saja. Banyak lagi juga brand-brand yang lain yang ada dalam pasaran sekarang ni. So aku pilih Janama XR ni pun sebab range headset dia yang banyak dan nampak macam legit lah manufacturer ni. Dan review-review orang lain yang beli pun okey juga, tak ada masalah so far. So kita try beli satu. Jangan lupa like, subscribe dan share video ni jika korang rasa apa yang aku share ni berguna. Kalau ada idea nak share kat sini pun boleh. Mana tahu ada gadget lain yang korang rasa aku perlu buat review lah kan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi next time. Terima kasih dan jumpa lagi. Stay safe guys.